Untuk soalan A, bila dapat soalan, tengok soalan boleh susun ataupun tidak. Macam yang ni boleh susun. Kita boleh jadikan bahagi ni dalam bentuk pecahan. Jadi kita susun, yang darab tu kita letak dekat atas, yang bahagi kita jadikan per. Okay, bila dah susun, kita kembangkan. Macam mana kita tengoklah kalau soalan tu boleh kembang. Awak kena pasti mana yang boleh kembang. Okay, awak tahu yang ni. Yang ni maksudnya dia berulang 2 kali. Jadi boleh guna yang ni lah. Dia berulang 2 kali. Lepas tu, yang bawah ni kita boleh guna rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia akan dapat jawapan A tambah B kurungan A tolak B. Yang ni rumus yang awak kena ingat, kita dah belajar sebelum ni. So, awak kembangkan 4, yang ni berulang 2 kali, awak buat 2 kali. Lepas tu, yang tak buat apa-apa, salin balik. Yang ni guna rumus tu, dah kita dapat yang ni. So, P tambah Q, P tolak Q lah. Okay, yang ketiga, lepas kita dah buat macam tu, kita mesti boleh potong. Tujuan kita kembangkan ni, kita nak potong supaya jawapan kita tu nanti jadi mudah. Okay, jadi awak kena tengok mana yang boleh potong. Okay, P tambah Q boleh potong dengan P tambah Q. P tolak Q boleh potong dengan P tolak Q. Lepas tu nombor boleh potong dengan nombor lah. 1, kita guna sifar 4. 1, ni potong 12 jadi 3. Okay, 3 ni kita boleh potong pula dengan 6. Itu guna sifar 3 lah. Yang ni jadi 2, ini jadi 1. Yang seterusnya kita salin yang tinggal dan selesaikan. Jadi yang tinggal hanya P tolak Q darab 2 per 1. Jadi kita susun 2 ni letak kat depan lah sebab darab. Nombor selalu di depan. P kurungan P tolak Q. Letak darab lah sebab kurungan ni adalah darab. Per 1. Per 1 ni nilai dia tak ada apa-apa lah. Jadi jawapan akhir dia 2 kurungan P tolak Q. Okey, bila dapat yang ni, kita ada operasi darab, tambah dan juga bahagi kan. Tapi, kita kena tengok ni, kita dah susun, dia dah susun dalam bentuk pecahan. Jadi, bila dah ada macam ni, kita kena darab dulu. Kita kena kembangkan dulu, iaitu darab kembang. Yang darab yang ni. Lepas tu nanti yang ni pula darab yang ni, ini pula darab yang ni. Okey, jadi bila kita kembangkan, P darab P dapat P kuasa 2. P darabkan dengan negatif 3Q, dapat negatif 3PQ. Lepas tu Q darab P, boleh tulis QP ataupun PQ. Saya nak tulis PQ sebab nak bagi sama dengan yang ni. Okey, dan seterusnya Q darabkan dengan negatif 3Q, dapat negatif 3Q kuasa 2. Yang ni salin balik. Per 4P tolak 8Q. Dan yang kedua kita kena selesaikan mana yang boleh selesaikan. Okey, kat sini kita tengok mana yang sama. Grupkan dia. Di sini ada negatif 3Q, yang ni ada positif 3Q. Hutang 3Q kuasa 2, bayar 3Q kuasa 2. Jadi langsai, boleh potong. Habislah. Okay, lepas tu kita salin balik mana yang tinggal. Dan kemudian kita kena faktorkan supaya kita boleh potong. Untuk soalan ni mesti ada kembangan dan juga faktor supaya kita boleh potong dan jadi mudah. Jadi kita faktorkan, kita tengok mana yang boleh kita faktor. Kat sini kita boleh faktor. Sini ada P, sini ada P. Jadi kita keluarkan P. Keluarkan P. Kita letak kurungan. P tinggal 1 kat sini sebab 1 dah keluar. Yang ni P dah letak kat luar, tinggallah negatif 2Q. Yang kat bawah pun kita faktorkan. Tapi kat sini yang boleh faktorkan hanyalah nombor. So kita keluarkan 4. Tinggal kat dalam ni P. Dan ni tinggalkan kat dalam negatif 2Q. So, bila tengok ni, oh, dah sama atas dengan bawah. So, boleh potong. Bila potong, tinggallah jawapan yang ini. So, siap. Okey, untuk ini kita adalah bahagi pecahan. Bila bahagi pecahan, kita kena tukarkan kepada darab. Bila tukarkan kepada darab, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Okey, susun kedudukan dia. And then, awak kena tahu, bila nak darab pecahan, kita mesti kena potong silang. Untuk bab ini, dia bagi kat awak mesti boleh potong. Jadi awak kena fikirkan macam mana nak jadikan benda ni boleh potong dengan yang bawah ni. Jadi awak guna rumus ni. Rumus ni awak kena ingat lah. Ada beberapa rumus dalam bab ni awak kena ingat. Jadi awak guna rumus ni. Okey, awak letak rumus ni. Tapi masih lagi tak boleh potong. Sebab A plus B kuasa 2, yang ni A plus B sahaja. Jadi awak tahu kuasa 2 ni maksud berulang 2 kali. Jadi awak pisahkan dia jadi 2 kumpulan. Okey, jadi awak boleh potong dah lah. Ini 1 kumpulan, potongkan dengan 1 kumpulan. 3 boleh potong dengan 3. Okey, yang ketiga, bersalin yang tinggal. Okey, yang tinggal hanya yang ni, dengan yang ni dan juga C. So, salin balik. So, bila dah salin, belah sini adalah pecahan, belah sini nombor bulat. Okey, so operasi tambah. Bila tambah, yang ni nombor bulat kita mesti letak per 1 kan. Okey, tambah pecahan kita kena samakan penyebut. Kita letak per 1. Nak samakan penyebut belah sini C. Jadi awak kena darabkan C lah belah sini. Atas darab C, bawah pun darab C juga. Okey, bila dah darab C, yang ni maintain sama. So A plus B. Yang ni AB darab C jadi ABC. Yang bawah ni darab 1 darab C, C. Jadi penyebut kat bawah dah sama lah. Sini C, sini C. Jadi awak boleh gabungkan penyebut kat bawah.
Okey, untuk D pula, awak kena tengok ada operasi bahagi dengan tolak. Okey. So, sekarang ni pecahan. Yang ni bukan pecahan. Jadi, awak boleh fikir bahagi ni pun boleh kita jadikan sebagai pecahan. Jadi, awak susun. Bahagi tu jadikan per. So, jadilah pecahan tolak pecahan. Bila pecahan tolak pecahan, kita tengok. Kita mesti samakan penyebut. Okey, macam mana nak samakan penyebut? Okey. Kat sini salin balik. Penyebut yang dekat sini awak kena tahu. M kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 ni sebenarnya adalah M kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi, awak kena hafal rumus ni. Bila M kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, dia mesti M tambah 1, M tolak 1. Dia jadi macam ni. Dia awak letak kat sini. Okey. Sebab awak nak samakan yang dengan sebelah ni. M tambah 1. Okey. Sebab tu awak kena pecahkan guna rumus ni. Okey, jadi, kat sini dah ada M tambah 1. Ni ada M tambah 1. Yang tak ada lagi kat belah sini hanyalah M tolak 1. Jadi, awak kena darabkan kat bawah ni M tolak 1. Jadi, bila bawah darab M tolak 1, atas pun kena darab M tolak 1. Okey. Yang ni salin balik. Okay, yang ni awak kena darab lah. Negatif 2 darab M, negatif 2M. Negatif 2 darabkan dengan negatif 1, jadi positif 2. Okay, perkan dengan M tambah 1, M tolak 2, M tolak 1 lah. Penyebut dia dah sama. Okay, jadi kita boleh sekalikan. Yang ketiga, kita selesaikan mana yang boleh diselesaikan. Okay, tengok kat sini ada tambah 2M, ada tolak 2M. Hutang 2M, hutang 2M. Bayar 2M, hutang 2M, selesailah. Okay, jadi M tak ada geng, salin balik. Okey, nombor dengan nombor boleh selesaikan. Positif 1, positif 2. Jadi positif 3. Kat bawah per M tambah 1. Samalah penyebut dia. Tapi kita nak ringkaskan lagi benda ni. Okey, nak ringkaskan benda ni awak tahu tadi. M tambah 1, M tolak 1 adalah M kuasa 2 tolak 1. Supaya kita boleh nampak benda ni sama. Dia ringkas. Itu maksud permudahkan. Jawapan awak tu mesti dalam bentuk yang ringkas. Jadi jawapan awak M kuasa 2 tambah 3 per M kuasa 2 tolak 1.